please sikit. Angkat tangan wave sikit. Okay, raise hand. Okay, very good. Okay, thank you kerana mengangkat tangan secara maya. Okay, so hari ni kita akan, sekejap saya rasa saya tutup kamera dulu, saya tak nak mengganggu. Okay, hari ni kita akan masuk kepada subtopik 1.2 complex number. Kalau ikutkan complex number ni adalah something yang baru juga. Kalau tak saya tak ada kot dekat sekolah. Tapi tak tahulah kalau silibus baru ada ke tak, tapi setahu saya macam tak ada. Okay, so kita akan tengok, sekejap ya. Kita akan tengok macam mana what is complex number, kenapa kita panggil dia complex number, kompleks sangat ke number tu sampai kena panggil complex number. Lepas tu kita akan tengok operation-operation yang kita boleh buat untuk selesaikan complex number. Dan paling penting sekali untuk complex number, kita kena tukar kepada bentuk polar form. Ini benda besar lah dalam complex number, tukar kepada polar form. Okay, so introduction. Introduction dia simple je. Yang paling penting sekali adalah benda ini. I equals to set negative 1 or I square equals to negative 1. Okay, senang cerita macam ni lah. Selama ni yang kita belajar daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, itu kita panggil dia sebagai real number, nombor yang wujud betul-betul. Okay, so complex, okay sekejap. Itu adalah real number. Okay, kita juga ada imaginary number. Real, ini number yang nombor biasa yang kita tahu tu. 1, 2, 3 ataupun 1000, 2000, negatif 2.6 apa semua tu, itu adalah real number. Tapi kita ada juga imaginary number. Dia macam nombor yang tak wujud tapi kita terpaksa wujudkan dia sebab certain case. For example, kalau kita ada kuadratik yang kita tak boleh nak factorize, kuadratik yang tak boleh factorize, so dekat situlah terjadinya imaginary number. Dekat situlah wujudnya imaginary number. Okay. So itu adalah kegunaan, one of the kegunaan adalah untuk factorize. Okay, so I equals to set negative 1. Tapi kalau kita squarekan both side, kita akan dapat I square equals to negative 1. Ni, saya cakap yang penting tadi. I square equals to negative 1. Ini sangat banyak kita gunakan. Okay, saya keluarkan kat tepi nak tunjukkan ni sangat penting. 1. Okay, then kita juga ada yang ini. Okay, contohnya kalau kita ada set negative 2, ini boleh jadi apa tu, imaginary number. Okay, so kita boleh pisahkan dia. Ini kita dah belajar dalam set. So set 2 times negative 1. Kita boleh pisahkan dia, set 2 times set negative 1. So macam mana dia boleh jadi imaginary number? Set 2 dan set negative 1 ni kita tukar kepada I. So set to I. Macam tu. Itu cara nak tukar dia lah. Okay, so itu adalah pengenalan kepada complex number. Dan nanti kita akan jumpa dan saya juga akan sebut Argand diagram. Okay, kita akan sebut nanti Argand diagram. Okay, then kita akan tengok next adalah operation untuk complex number. Okay, operation dia sama je macam kita buat nombor real number. Okay, maksudnya tambah, tolak, darab, bagi sama je. Cuma ada a few properties yang kita perlu gunakan untuk complex number. Okay, sebelum tu kalau saya cakap cepat sangat, tolong stop, bukan stop, slowkan saya. Jangan raise hand, saya takkan nampak. Sebab saya buka OneNote saya. So tolong interrupt saya. Okay, sebab saya takut saya cakap cepat sangat. Boleh? Boleh, madam. Boleh. Ataupun nak saya lajukan sikit? Tak dah, okey. Okey dah. Okey. Dan saya harap korang sela-sela saya cakap bahasa Melayu sebab saya rasa kalau korang nak tengok yang English punya, korang tengok video lah. Okey, sebab saya rasa lagi capai dan feel lah sikit cakap BM kan. Okey, so tak apa. So example 13, express the following in the form A plus BI. So kita ada soalan A, 3. Sorry. Sorry. Okay, kita ada 3 times 4 minus 3i minus 5 times 2 minus 5i. So kita ada bracket-bracket tu macam biasalah, darab. So apa yang kita akan buat, kita akan expand ini dan expand ini.
Okay, kita selesaikan macam kita selesaikan yang XYZ nombor biasa tu. Okay, so 3 times 4, 12 minus 3 times 3i. Ada i pun tak kisah, buat je macam tu. Buat macam biasa. Okay, minus 10 plus 25i. Okay, lepas tu tak selesaikan lagi. Sekarang ni kita kena simplify dia. So bila kita nak simplify, kita akan selesaikan real dengan real. So 12 minus 10 dapat 2. Lepas tu okay, kita tukar warna lain. Warna pink lah. Okay, perempuan kan? Okay, so sekarang ni tadi kita buat real dengan real. Sekarang kita akan buat imaginary dengan imaginary. So negative 9i plus 25i dapat 16i. Okay, so settle. Okay, clear? 13A? Clear. Okay. Okay, Clear. bagus. So, bagus ni. Okay. So, now moving to question B. We have set 3 plus I set 5 times set 3 minus I set 5. Okay, so expand. Expand macam biasa. Ni pergi sini, ni pergi sini, ni darab sini, ni darab sini. So, set 3 times set 3. So, kita akan dapat set 3 square. Lepas tu, minus set 3 times I set 5. So, I set 3 set 5. Plus I set 5 set 3 minus. Okay, sekarang ni, kita tunjuk I set 5 darab I set 5. Agak-agak jadi apa? I darab I jadi apa? I square. I square. I square. Yes, betul. I square kan saya dah cakap kan. Dia macam kita darab X apa semua macam biasa. So I square dengan set 5 Square. square. Yes, betul. So set 3 square, 3 minus I, kejap. Ini dengan ini benda sama ke benda tak sama? Yang saya highlightkan dengan pink tu. Sama. Sama. Dan satu negatif, satu positif kan. So kita boleh cancel. Bukanlah cancel, kira habis terus lah kan. So habis. Then kita ada negatif 3 minus yang tinggal yang dekat belakang ni. Kejap saya potong dulu ni. Kacau pula. Ini dah habis sebab dia sama. Habislah operasi dia. Okay. Ingat set 3 set darab set 5 sama je dengan set 5 darab set 3. Darab. Tak ada masalah pun. Okay. So kita ada I square times 5. Sorry, square. I square sama dengan apa tadi saya cakap? Negative Satu 1. Negative point. Yes, tukar kepada negative 1. So 3 minus negative 1 times 5. So kita akan dapat answer dia 8. Settle. Okay? Clear Okay, soalan saya, soalan B tadi boleh buat shortcut tak? Ingat lagi tak kita pernah buat shortcut yang darab set hari tu? Okay, boleh darab shortcut tak? Tak kot. Tak tahu. Tak tahu? Tak. Okay, cuba tengok balik pada soalan B. Kita ada nombor dia sama. Set 3, set 3. I set 5, I set 5. Nombor sama. Dia punya sign je yang berbeza. Boleh. A square minus B square. Yes. Kita boleh terus shortcut. Oh, mana hilang pen? Boleh shortcut je tu. Oh, keluar biru pula. Ni. Okay, so kita boleh terus shortcut sebab dia adalah conjugate. Ini kita panggil dia sebagai conjugate sebab nombor sama, different sign. So conjugate. So kita boleh buat set 3 square minus I square set 5 square. Okay, ataupun tadi kawan-kawan cakap A square minus B square. Boleh shortcut sebab dia conjugate. Tapi kalau bukan conjugate, jangan shortcut. Okay, shortcut. Okay, boleh. Okay, so that is question 13B. So itu operasi lah, operasi macam biasa, tambah tolak darab bahagi. Bila tambah tolak, kita selesaikan real dengan real, imaginary dengan imaginary. Kalau darab, okay, expand je macam biasa. Kalau conjugate, kita boleh shortcut. Okay, now question 14, example 14. We have equality of two complex numbers. So dia akan sama, dia senang cerita macam ni. Bila kita ada equation macam ni, tak apalah. Okay, bila kita ada equation macam ni, kita boleh compare real dengan imaginary untuk tahu dia punya value dia. Okay, so kita tengok kepada example Cok
example yang dah di fill in kepada kamu, saya tak terangkan. Okay. Sebab untuk kompleks number ni dia macam banyak. So saya tak terangkan, saya terangkan yang kosong-kosong je. Nanti boleh tengok balik, kalau tak faham nanti PM je saya. Okay. Cuma janganlah PM saya tengah malam, saya dah tidur. Tak tahulah korang kan muda lagi, korang selalu tidur lewat. Saya ni tak adalah muda sangat. So jangan malam sangat Okay. So example 14B, kita akan cari what is the value of X and Y. So untuk left hand side, kita ada X plus YI. Untuk right hand side, pink lagi, we have 5 minus I times 3 plus I. So, apa yang kita boleh buat adalah, kita akan expand right hand side. So, expand. Ini boleh shortcut tak? 5 minus I times 3 plus I? Boleh shortcut tak? Tak. Tak Tak. boleh. Sebab dia tak ada kaitan pun. Tak ada, bukan conjugate pun. So, expand macam biasa. 15 plus 5I minus 3I minus I square. Okay, apa lagi kita boleh buat? I square I jadi square. negatif 1. Square jadi negatif 1. Negatif 1, betul. Dah ingat dah tu. Tu memang kira wajib ingat lah. So, saya tukarkan 15 plus 5I minus 3I 2I minus negatif 1. So, hati-hati Negatif-negatif tu jangan macam hati-hati dekat negatif tu sebab kita ada negatif 1. Okay, then selesaikan kita akan dapat X plus YI equals to 15 plus 1, so 16 plus 2I. So, from here, kita dah boleh terus dapat X equals to 16. 16. X equals to 16. 16, Y equals to 2. Yes. itu menunjukkan internet masing-masing tempat ada yang cepat dapat, ada yang lambat. Tapi tak apa. Thank you for your response. Saya memang sangat suka macam, okay apa jawapan sebab kalau saya nak cakap sorang-sorang better saya bagi recording je kan. So saya nak korang punya involvement lagi pun tengah hari. Nanti takut nanti ada yang macam terbuai-buai pula dengan suara saya. Okay, now. Ini pun part yang penting juga. Basically semua penting je lah. Okay. Kita akan tengok division of complex number. Tapi sebelum kita tengok division, kita kena tengok dulu dekat atas ni. Dekat atas yang kotak tu kan. Complex number conjugate. So ini adalah conjugate bagi setiap complex number. Cuba perhati satu-satu. 2 plus 3i, 2 minus 3i, apa semua tu. Okay. Saya bagi masa 30 saat. Tengok je apa yang dibuat dekat kotak atas ni Yang kotak sini. Okay. So, bagi tahu saya macam mana kita nak dapatkan kompleks number ni? Macam mana kita nak dapatkan conjugate? Conjugate tu apa sebenarnya? Kita buat apa? Tukar simbol. Okay. Dekat Tukar simbol pada mana? Yes, Imaginary. tukar simbol. Imaginary. Yes, tukar sign pada imaginary. Okay, itu adalah conjugate. So perasan dekat sini, kita nak terang sikit semua ni. Plus 3 jadi minus 3. Minus I jadi plus I untuk conjugate. So yang ni pun plus 5 jadi negative 5. I jadi negative 2. Okay, ni yang selalu orang macam tersalah dekat depan ni lah. Yang dekat last kali ni. Kita ada I minus 2 set 3. Tapi bila kita buat conjugate, jangan lupa kita tukar pada I. Okay, bukan tukar kat belakang, kita tukar pada I. So hati-hati dekat situ, okay. So bagus, semua orang alert, well done. So kita akan tengok dekat mana yang kita nak gunakan kita punya conjugate. Okay, so for example, kita ada fraction ataupun complex number yang kita divide kan dengan complex number lain. Okay, senang cerita macam ni lah. 2 minus 3i over 3i. Kita tak nak ada i dekat denominator. Kita tak nak ada i dekat bawah. So, apa yang kita perlu buat adalah kita akan rationalizekan denominator by multiplying the numerator and denominator blah 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 of the quotient with the complex conjugate. Senang cerita, tak nak i. Tak nak i kat denominator. So, kita buat apa? Kita akan multiply conjugate.
Okay, dan kena multiply conjugate pada both numerator dan denominator. Okay, so for example, we have 2 minus 3i over 3i. So what is the conjugate? Negative. 3i. Negative 3i. Oh, negative 3i. Negative 3i. So kita terus darabkan negative 3i over negative 3i. Okay, kenapa kita kena darab negative 3i over negative 3i? Kenapa macam kena darab numerator dan denominator? Tak boleh darab satu je. Kenapa? Untuk hilangkan I. Yes, Sebab untuk imaginary- hilangkan i. imaginary tak boleh dekat bawah. Ya, betul. Tapi kenapa kena darabkan dua-dua numerator dan denominator? Kalau darabkan bawah je tak boleh ke? Macam tu. Tak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Boleh. Atas Sebab darab atas, negatif bawah darab 3 bawah. I. Salah ke? Yes, sebab bila kita buat apa-apa operasi, macam kita darab ni, kita mana boleh tiba-tiba je darab negative 3i. So kita akan buat negative 3i over negative 3i sebab ni sama dengan 1. So kita tak nak ubah nilai soalan kita. Kita cuma nak ubah bentuk soalan kita. Okay, so very good. Okay, sekejap kepada balik. Okay, so sekarang kita akan buat operasi dia. Numerator darab numerator, denominator darab denominator. So 6i minus 9i over 9. Kenapa saya tak letak negatif? Sorry. Tak, ini sebenarnya sekejap. Okay. Negatif 6i plus berapa? 9 9 I square. square. Okay, jangan lupa, betul. So over negative 9i square. I square. Then buat apa? Seperti Negatif biasa. 1. Negative Yes. 1. Yes, negative 6i plus 9 times negative 1 over negative 9 times negative 1. Darabkan dia. So, kita akan dapat final answer dia negative 6i plus, minus. Minus 9. Minus 9 over 9. 9. Okay, satu benda lagi, bila kita dah selesaikan, kita kena pecahkan numerator dan denominator. Kita kena asingkan, kita tak boleh letak satu pecahan. So, negative 9 over 9 minus 6 over 9i. So, kita akan dapat negative 1 minus 2 over 3i. Dah siap? Dan? Okey, setakat ini? Okay. 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 Okay, madam. Okay, so bila saya dengar suara orang tua semangat sikit saya pun nak mengajar tengah-tengah hari ni. Okay, now kita tengok question C. Okay, question B tu saya tak tunjuk lah sebab dia dah ada, nanti korang tengok Okay, question C. 11 minus 2i over negative 2 minus 5i. So what is the conjugate here? Negative 2 Negative 2 plus 5i. 2 plus 5I. Yes, pandai. Negative 2 plus 5i. Okay, so numerator darab numerator, denominator darab denominator. So 11 times negative 2, negative 22 plus 55i minus plus 4i minus 10i square. Okay, sambil-sambil tu korang buat juga. Kalau saya ada tersalah, just interrupt, okay? Saya harap betul dah ni, dah panjang ni. Okay, betul dah. So, bawah boleh shortcut sebab conjugate. Negative 2 minus 5i, negative 2 plus 5i. So, negative 2 square minus 5 square I square. Okay, tulis sikit nota kecil kat sini. Sinilah. Numerator expand biasa. Denominator shortcut sebab multiply conjugate. Okay. Saya memang suka tulis nota-nota dekat situ. So
saya punya advice, korang pun tulislah menggunakan ayat korang sendiri supaya nanti bila refer korang tahu apa yang korang buat. Okay, so settlekan dia, simplifykan dia. So again, I square equals to -1. Here we have I square equals to -1. So -22 plus 5i plus 4. So jadi 9i, 9 pula. 59i minus 10 times -1 over 4 minus 25 times -1. So kita akan dapat, kejap betul. Okay. So settlekan -22 plus 10 kita akan dapat -12 plus 59i over 29. Dah siap? Dah siap ke ni? Jawapan akhir kita ke? Belum. Yes, wajib asingkan. So -12 over 29 plus 59 over 29i. Dah siap? Okay? Okay. So, itu adalah semua operasi lah. Kita dah buat tambah, tolak, darab dan bahagi. Bahagi ni dia lebih kepada kita nak rationalizekan lah. Kita tak nak ada I dekat bawah. Okay, sekarang kita akan guna semua-semua tu untuk cari dalam bentuk polar form. Okay, sekejap. Bagi saya tarik nafas sekejap. Okay. So, next page. Determine a complex number in polar form. So, basically semua kita punya complex number yang A plus BI tu, contohnya macam yang kita dapat tadi kan, -12 over 29 plus 59 over 29i ni, semua ni kita boleh tukar kepada Argand diagram. Kita boleh represent dia, kita boleh lukis dia pada Argand diagram ni sudah sebut tadi. Okay, dan kenapa pentingnya kita buat Argand diagram ni? Sebab first kali daripada Argand diagram ni, kita boleh tahu dia dekat kuadran mana. Lepas tu, kita boleh cari dia punya angle. Paling penting sekali adalah kita nak cari dia punya angle. Okay, so daripada Argand diagram ni, okay, for example kita guna nombor lah, senang. Okay, contohnya kita ada Z equals to 3 plus 4i. So, kita tengok dekat sini, bila Argand diagram, X-axis adalah real, Y-axis adalah imaginary. So daripada sini, this is our real. Ini adalah imaginary kita kan. So 3, 4. So A kita sekarang adalah 3 dekat sini. Ini adalah 4. Nah, itu maksud bila kita represent dalam Argand diagram. 3 dekat X-axis, 4 tu dekat Y-axis. Okay. So kita daripada sini, kita boleh kira dia punya modulus. Modulus of Z. Modulus of Z ni, kita boleh tulis dia sebagai R dan ini adalah length. Length dekat mana? Dekat sini. Sinilah R. R ataupun modulus. Okay, so ni saya alang-alang dah ada dekat sini, saya terus tunjuk. So macam mana nak kira modulus? This is the formula untuk cari modulus. So contohnya, kalau kita ada 3 plus 4i, kita nak cari dia punya modulus. Okay, satu lagi cara nak tulis dia. Macam tu, modulus Z. Macam tu. So, cara untuk kira dia, square root besar. So, ambil nombor ni. So, 3 square plus 4 square. So, dapat kira-kira kita dapat 5. So, 5 ini adalah length, panjang dekat sini. Sekejap saya highlight. Sini. Ni panjang dia. Itulah 5, nilai 5 tu. Panjang dia. Okay. Lepas tu, satu lagi benda yang kita boleh kira daripada complex number kita boleh kira theta, angle dia. So, angle, kita kena measure dalam radian. Okay, sekarang ni semua orang ada calculator dekat depan? Ada. Okay, sekarang ni sebelum kita start kira sampai bawah-bawah, tolong tukar mode calculator kepada mode radian. Kita tak nak ada degree, kena ada radian. Tahu macam mana nak tukar? Sebab saya nak tunjuk pun sebab semua orang pun guna kalkulator lain-lain. So sila berhubung dengan kalkulator masing-masing lah. Dah tukar kepada mode radian? Saya rasa kebanyakannya tukar kat mode tu je kan? Shift mode ke apalah tu. Okay. Kita akan guna mode radian. Okay. Lepas tu
kita nak cari angle, satu benda, angle ni, sudut ni, kita akan kira pada positif x-axis. Kita akan kira daripada positif x-axis. Nanti kita akan tengok macam mana. Tapi contoh dia macam ni lah. Kita akan kira angle dia daripada sini ke sini. Nampak kan nak panah tu? Okay, macam tu. Tapi bagi setiap complex number, bila dia ada dekat kuadran lain-lain, cara kira dia lain-lain. Itu sebab sangat penting untuk lukis pada Argand diagram. Okay. Tak apa, nanti kita akan tengok nanti. Jangan risau. Yang penting juga dekat sini adalah ni. Kita akan banyak gunakan tangent theta equals to B over A. Okay. Saya tak nak tunjuk lagi yang bawah ni. Kita terus tengok kepada soalan. Nanti baru kita patah balik ke sini. Okay. So kita tengok pada polar form. Okay, kejap. Satu benda lagi. Polar form. Ini adalah polar form. Polar form. Polar form kena ada apa? Kena ada R. R adalah, kejap ataskan sikit. R adalah modulus. Ataupun macam ni. Yang formula dia apa? A square plus B square. Dan kita ada argument. This one, theta adalah argument. Theta is argument. Okay. So nanti kita tengok contoh, nanti baru saya patah balik ke yang gambar tadi. So example 17, compute the modulus and argument for complex number z equals to 4 plus 3i. State z in polar form. Okay, so dia suruh cari modulus, dia suruh cari argument, dia suruh state dalam polar form. Okay, so kita tengok dekat sini, we have z equals to 4 plus 3i. So bila kita nak cari modulus, modulus z ataupun kita boleh tulis dia sebagai R equals to, so formula dia square root cert 4 square plus 3 square. Okay, so kita pun tekan calculator. 4 square plus 3 square equals to 5. So 5 ini adalah apa? 5 ini adalah length, panjang dia. Panjang bagi kita punya complex number. Okay, lepas tu sekarang kita nak buat apa? Kita nak cari argument. Ini modulus modulus dah settle, kita dah buat. Kita tulis lah dekat tepi ni. Modulus. Next kita nak cari argument, tapi sebelum tu kita nak represent 4 plus 3i pada Argand diagram. Ini real, ini imaginary. Okay, so real kita positif, so 4 kat sini. Imaginary kita positif juga, 3 dekat sini. Sekejap, saya rasa saya besarkan sikit lah, macam kecil sangat pula. Okay, sekejap ya, sorry ya, saya besarkan sikit. Okay, baru besar sikit. So 4, 3, okay. So dekat mana kita punya complex number? Dekat sini. 4 plus 3i. Dan bila kita sambungkan dia punya garis, yang 5 tu yang kita dah kira tadi dekat sini. Okay. Okay, sekarang kita nak cari dia punya apa tu? Argument. Angle dia. Yes, argument dia. Thank you. Okay, so argument dia dekat mana? Argument dia dekat sini. Okay, so dia ada dekat first quadrant kan? So untuk first quadrant, kita nak cari argument dia. Argument of z is equals to shift tangent. Tangent B per A. Modulus Yes, B per A. B per A. Macam tu. Okay, dan mana dapat ini formula dia adalah, ini adalah imaginary, ini adalah real. Itu. Okay, so terus kira dan tekan calculator, make sure mode radian. Cuba tekan, nak tengok dapat berapa? 0.645. 0.644 radian. 6446435 pun boleh. Oh, biru. Okay, biru. So 0.6435 radian. Okay, semua orang ada calculator, cuba dapatkan sampai macam ni Lepas tu, final answer
sama ada 3 significant figure, 3 angka bererti, kalau nak tukar jadi 4 decimal macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tinggalkan jawapan 0.64 salah. Tak boleh. Okay, jangan bundakan awal sangat. Biar dia panjang sikit tak apa, tapi jangan terlalu panjang. Okay, so setakat ni faham Formula untuk cari argument adalah shift tangent imaginary over real dapat 6.435. Okay. Sekarang kita nak tukar kepada bentuk polar form. So polar form Z equals to, polar form dia mesti ada R. So 5. 5 Lepas tu cos. 0.645 Yes, 0.435 tambah plus I sin 0.6435. Dah siap. Okay. Tulis sikit. Polar form. So polar form kena ada apa? Kena ada modulus. This one. Dan kena ada argument. Theta, theta. Okay, so far clear Kalau first quadrant itu sebab kena lukis dulu sebab kita nak tahu dia dekat mana. So kalau first quadrant terus ambil shift tangent imaginary over real. Okay, so yang ini saya terangkan sikit. Soalan B. Okay, question B we have negative 3 sec 3 plus 3i. So yang question B So macam biasa untuk kira modulus kita akan ambil square dekat A, squarekan dekat B. Okay, nampak dekat sini negatif dia masih ada sebab kita akan squarekan sekali negatif dia. So square root negative 3 sec 3 square plus 3 square equals to 6. Okay, saya nak fokuskan dekat sini adalah argument dia. Okay, kita tengok kenapa dia letak, kalau perasan dekat sini dia letak dekat second quadrant. Sebab kita ada negative 3 over 3. Real dia negatif. So dekat belakang lah kan. Negative 3 sec 3. Then kita ada imaginary dia positif. 3 dekat sini. So dekat sini dekat sini kedudukan pada argon diagram. Lepas tu bila kita shift tangent kan ni, sekejap kita tukar warna, warna hijau. Bila kita shift tangent kan ini sebenarnya adalah kawasan yang kecil ini. Sebab okay, saya cuba keluarkan saya keluarkan, ini saya boleh membentuk segitiga. Macam tu. Ini yang tadi 3 sec 3. Saya tak letak negatif sebab saya bukan tengok kedudukan, saya tengok pada panjang dia. Okay, ini adalah 3. So, bila kita nak cari angle dekat sini, okay, alpha, kita akan gunakan tangent. Sebab apa? Tangent sama juga dengan opposite over adjacent. Opposite bersebelahan. So, 3 bahagi bertentangan. Bersebelahan mana? Salah. Salah bersebelahan dah ni. Opposite lah, opposite. Opposite apa yang bertentangan? Sorry. Opposite over adjacent. Betul lah saya buat tadi. Sini. Okay, so itu sebab kita hanya dapat yang kawasan kecil hijau ni saja. Tapi, bila kita nak kira argument adalah daripada positif. Ni argument kita. Ni, this one. Okay, so formula dia adalah pi. Pi ni adalah keseluruhan kan? Pi ni semua. Yes, 180. Pi keseluruhan. So keseluruhan yang kuning tu tolak yang hijau. Hijau tu yang itu. Sama dengan argument. Dan barulah kita dapat argument kita. Okay ke setakat ni? Dia kena buat sebenarnya. Nanti tak apa, nanti korang akan cuba buat. Faham. Okay. Lega saya dah faham sikit. Okay. Bagus. Then kita tukar kepada polar form. So polar form macam biasa kita perlukan modulus. So we have 6. Then kita perlukan argument. 2.618 radian. Okay. So that is question B. Question C. Saya terangkan question D dulu lah baru kita pergi question C. Okay, question D. D donkey. We have 2 minus 3i. So macam biasa nak kira argument dia 2 square plus negative 3 square. Wajib letak negatif Ini. Okay. So kita akan dapat sec 13. Ini kita punya modulus. Dah ingat modulus tu adalah length dia. Panjang dia dekat sini. Okay. So itu satu. Lepas tu bila kita nak kira argument,
kita kan macam biasa, kita akan lukis dia dalam argon diagram dulu. Jangan malas, kena lukis dalam bentuk argon diagram dulu. Okay, so kita tengok real dia 2. So 2 dekat sini. Imaginary dia negatif 3. So dekat bawah. So bila kita lukis dia ada pada kuadran keempat. Okay, lepas tu bila kita tengok, bila kalau kita buat macam triangle, ni yang satu, triangle kecil tu, nak cari dia punya angle, tangent theta sama dengan opposite over adjacent. So terus kita buat shift tangent opposite over adjacent, ataupun sebenarnya apa yang kita buat adalah sekejap satu kamera. Okay. Ini adalah imaginary, ini adalah real. Okay. Dan perasan tak kita letak negatif. Kenapa kita letak negatif? Kenapa kena ada negatif? So, situ kawasan kos. Kawasan Kos dia yang negatif. Oh, logik juga macam tu, betul juga dekat kuadran keempat tan negatif. Okay, satu lagi sebab adalah ni. Bila kita buat macam ni, okay, kejap. Tadi kan argument kita semua daripada R kan, daripada R positif kan. Kejap nak bersin pula. Okay, sorry. Okay, argument kita akan kira daripada positif tau. Positif ke atas. So, bukan daripada positif real lah. Tapi untuk kes kita yang kuadran keempat, angle kita bergerak ke bawah macam ni. So, bila angle bergerak ke bawah, kita kena letak negatif. Okay, itu sebab kita kena letak negatif. Maksudnya dekat sini, kalau argument kita pada kuadran pertama dan kedua, tak payah letak negatif. Kalau pada kuadran ketiga dan keempat, kita kena letak negatif. Okay, then pola form dia lah. Pola form formula dia sama je. Kena cari modulus, kena cari argument. Dan jangan lupa negatif. Untuk kuadran keempat. Okay, sekarang kita tengok question C pula. Z equals to negative 3 minus I. So, kira modulus. Negative sed 3 square plus negative 1 square sed besar. Okay, sekejap. Okay, then kita pun tekan calculator. Kita akan dapat berapa? 2. Okay. Okay, so ini adalah kita punya modulus. Lepas tu kita cuba lukis. Okay, lukis dia besar sikit, kecil sangat. Okay. Cuba tengok negative sed 3 minus I ada dekat kuadran mana? Kuadran 3. Kuadran ketiga, 3. yes, betul. Yes, sebab kita ada negative sed 3 dan kita ada negative I, so lebih kurang dekat sini. Dia punya complex number, so sinilah garis dia. Okay, lepas tu bila kita nak kira argument, macam tadi juga, macam soalan D, kita akan ambil daripada R ni, positif R. Tapi kita pusing ke bawah. Dan satu benda lagi, kenapa kita kena pusing ke bawah? Sebab argument kita, nilai dia adalah daripada negatif pi kepada pi. So maksudnya, bila dia nak buat argument tu, dia pusing daripada sini ke sini, ataupun dia pusing, hijau pula. Okay, dia pusing daripada sini ke sini. Macam tu je, dia ambil separuh je. So bila separuh, yang kuadran pertama kedua, yang dekat atas tak ada masalah lah. Bila yang kita nak kira kat bawah, kita kena letak negatif dekat depan dia. Sebab dia negative angle. Okay, sebab apa? Sebab ni lah. Okay, so sekarang jom kita cari dia punya argument. So to find the argument, arc Z. Okay, dan kena ingat, kita nak kira, bila kita nak kira benda besar ni, kita akan ambil, masih lagi macam tadi, 180. Okay, pi minus shift tangent imaginary negative 1 over real. Okay, modulus, jangan lupa. Masa kita kira, kita kena letak modulus. Tapi oleh sebab dia kita ambil angle dari bawah, kita kena letak negatif. Imaginary
real. Okay, mode, make sure mode radian. Lepas tu negatif ni adalah untuk semua bukan untuk pi sahaja. So kita pun kira kita akan dapat z equals to negative 2.618. Okay, ini adalah kita punya hijau tu. Hijau itu adalah this one. Saya buat ikut warna tu bukan sesaja setiap warna tu saya ikut dia punya tu supaya senang korang nak refer. Okay. So then kita dah ada modulus, kita dah ada argument. So z in polar form equals to 2 cos negative 2.618 plus I sin negative 2.618. Okay, so dah siap untuk C. Saya bagi masa sikit untuk korang tengok balik sebelum kita move kepada last example. Okay, example 18. Dah ready? Last example untuk hari ini. Dah. Yay. Okay, sekejap ya. Betul. Mana soalan tadi? Okay, kejap. Sekejap saya nak cari soalan sekejap bagi kat korang. Okay, jumpa. Okay, so z equals to 2 minus I determine z plus 1 over z bar in the polar form. So, first kali kita akan selesaikan yang ini dulu. So, z plus 1 over z bar. Jadi, z 2 minus I plus 1 over, okay, z bar ataupun kadang-kadang kita buat z macam tu, ada bintang tu, ini adalah conjugate. So, if we have z equals to 2 minus I, what is the value of z bar? 2 plus I. 2 plus I, okay? Sebab dia conjugate. So, kalau kita ada z equals to 2 minus I, z bar adalah 2 plus I sebab conjugate. Okay, itu adalah tanda untuk conjugate. Okay, so 2 plus I. Okay, then kita tengok 2 minus I dengan 1 over 2 plus I. Kita ada I dekat denominator. 2 plus I dekat denominator. Kita tak nak ada I dekat denominator. So 2 minus I plus 1 over, kenapa saya buat bracket? Okay, tak payah. 1 over 2 plus I darabkan, sebab kita tak nak ada I dekat bawah ni, tak nak. So kita akan darabkan dengan dia punya conjugate. 2 minus I over 2 minus I. Okay, so selesaikan. Plus, so macam tadi juga numerator darab numerator, denominator darab denominator. So 2 minus I over 2 square minus I square. Boleh shortcut sebab dia conjugate. Then selesaikan. 2 minus I plus 2 minus I over, again I square equals to negative 1. So 2 times 2, 2 square 4. 4 minus negative 1, so dia akan jadi 5. Okay, selesaikan real dan imaginary. So we'll get 2 plus 2 over 5 minus I over 1 over 5I lah. 1 over 5I. Then answer dia 12 over 5 minus 6 over 5I. Okay, panjangnya. Ni pun belum siap lagi. Sebab sebenarnya daripada soalan ni, apa yang perlu kita buat? Kita perlu tukar dulu z plus 1 over z bar kepada bentuk yang cantik. A plus BI. So, ini nombor dah cantik lah ni. 12 over 5 minus 6 over 5I. Okay, lepas tu. Cuba tengok pada z equals to 12 over 5 yang kita kira tadi. Minus 6 over 5I. Agak-agak kamu, dia ada pada kuadran mana ni? 4. 2. 4. 4. 2 ada, 4 ada. Okay, kita tengok. Real kita positif. Imaginary kita negatif.
So kuadran Empat. keempat. Yes, kuadran keempat. Okay, so dah nampak dah dia pada kuadran keempat. Okay, sebelum tu kita kira dulu modulus dia. So 12/5 square plus negative 6/5 square. Square root besar. So kita akan dapat jawapan dia 6/5/5. Nanti korang boleh cuba tekan kalkulator sebab saya tak rasa semua kalkulator dapat 6/5/5. Kalau tak dapat, mungkin dia boleh dapat jawapan macam ni sekejap saya kira. Sebab saya dapat dalam bentuk yang cantik macam tu. 36/5. 3 apa? Punca 36/5. Punca kuasa. Punca kuasa 36/5. 3/6/5. Macam cantik je. 6 kuasa bukan. Guna kalkulator biasa. Medium. Ya. Tak apa, tak ada masalah. Tapi sepatutnya korang kena dapatkan dalam bentuk desimal. Kalau dapat dalam bentuk pecahan, dalam bentuk apa tu? Perpuluhan. Sepatutnya korang kena dapatkan jawapan dia. Kejap ya. 2.6833. 36 tadi kata 36.5. 36/5. Set 36 Okay, kita tengok kejap Dapat 2.6, dapat 32. Betul. 3. Kalau set siapa yang dapat set 36/5 tadi bukan nanti check balik. Bukan, itu mungkin kamu salah masuk kot tambah tolak. Sepatutnya dapat 6 square kali 5. Nanti check balik lah. Tapi sepatutnya akan dapat 2.6833 3233 gitulah. Okay, nanti check balik kalau yang guna kalkulator yang biasa tu. Tapi kalau boleh bagi kalau dapat cantik macam ni lagi bagus lah. Tapi itu sebab kalkulator yang bagi, so tak apa, tak ada masalah. 2.6833. Okay, lepas tu kita nak kira dia punya argument. Okay, sekarang ni kuadran keempat, argument formula dia yang mana? Negatif. Beritahu saya. Negatif Tan. tan Yes, Modulus B per A. modulus B over A. Pandai. Okay, sebab kita kira daripada sini. Okay, so kita pun kira negatif tangent, shift tangent. So B adalah negatif 6/5 over 12/5. So kita akan dapat jawapan dia. Cuba tekan. Nak tengok korang belajar tekan. Dapat berapa? Negatif. Itu saya tolong. Negatif. Negatif berapa? 0.4. Tak apa. Ambil masa. 4.4636. 4636. Terjatuh pula. 36 radian. Orang lain dapat tak? Sama. Dapat. Sama. Okey, bagus. Macam tu lah nak buat dia. Okey. So kira je sama-sama dengan saya supaya tak adalah korang macam mana dapat. Okey, kira je. So akan dapat negative 3.4636. So tukar kepada polar form, saya ketepikan. So polar form, therefore Z equals to 6/5/5, kita punya modulus tadi. So cos theta plus, plus lah, kenapa I? Kenapa theta? Sorry. Cos negative 0.4636 plus I sin negative, ke tepi sikit lagi, 0.4636. Dah siap. Yes. Yes, okay. So far dapat tak? Faham tak? Faham. Faham. Okay, bagus lah kamu ni. Okay, saya ada satu soalan. Tapi itu saya nak korang buat sendiri sebab dah tak sempat pun. Dia lain sikit. Okay, ni soalan dia. Korang salin dan try buat. Nanti saya akan tanyalah dalam grup. Okay, ni extra. If Z1 equals to 3 minus 4i and Z2 equals to 4 minus 3i, express Z1 over Z2 bar in
polar form. Ni soalan extra dia. Jawapan saya tak bagi. Cuba buat dulu. Nanti saya tanya dalam grup. Okay. So, itu sajalah untuk hari ni. Kita dah belajar pasal complex number. Macam nak buat tambah tolak, darab, bahagi. Lepas tu yang paling penting sekali kita tukar kepada polar form.